Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah di muka surat 49 dalam buku aktiviti matematik tahun 3. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita pergi pada soalan yang pertama, yaitu soalan A. Okey, kita baca dulu soalan A. Restoran Halimah memesan 100 papan telur ayam sehari. Setiap papan ada 30 biji telur. Kira bilangan telur ayam yang dipesan dalam sehari. Okey, kalau kamu tak faham, kamu kena baca sebanyak 2 atau 3 kali. Okey, kita baca lagi sekali. Restoran Halimah memesan 100 papan telur ayam sehari. Setiap papan ada 30 biji telur. Kira bilangan telur ayam yang dipesan dalam sehari. Bila kamu baca soalan-soalan macam ini, kamu tulis dulu maklumat penting daripada soalan ini. Jadi, yang pertama adalah restoran Halimah memesan 100 papan telur ayam sehari. Memesan 100 papan telur ayam sehari. Okey, seterusnya setiap papan ada 30 biji telur. Maksudnya tiap satu papan ada 30 biji telur. Jadi satu papan ada 30 biji telur. Okey, seterusnya kira bilangan telur ayam yang dipesan dalam sehari. Kamu kena kira bilangan telur ayam yang dipesan dalam sehari. Okey, sekarang tengok dekat sini. 100 papan telur ayam sehari. Mereka memesan 100 papan telur ayam sehari. Satu papan ada 30 biji telur. Okey, 100 papan ada berapa? Okey, satu papan sama dengan 30. Jadi kamu kena cari 100 papan. 100 papan ada berapa biji telur ayam? 1 jadi 30. Jadi 100 mesti jadi banyak kan? Untuk mencari dalam kuantiti yang banyak, satu kamu boleh buat operasi tambah, satu lagi operasi darab. Untuk soalan ini lebih baik kita gunakan operasi darab sebab 100 ini banyak. Jadi satu papan sama dengan 30. 100 sama dengan berapa? 30 ini kena darab dengan 100. Jadi kamu tulis ayat matematik 30 darab 100. Okey. 30 darab 100 tak perlu pun buat bentuk lazim yang panjang. Sini ada 30, kamu tulis 30. Sini ada 2 sifar, tambah je 2 sifar. Kalau darab dengan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, kamu boleh buat dengan cara ini. Iaitu ada 2 sifar kan? Tambah je 2 sifar dekat belakang. Jadi jawapannya, tengok dekat sini. Kamu tulis telur ayam yang dipesan dalam sehari ialah 3000 biji telur ayam. Jadi jawapannya 3000 biji telur ayam. Ingat murid-murid, satu papan sama dengan 30. Kamu kena cari untuk 100 papan dalam kuantiti yang banyak. Sebab itu kita kena buat operasi darab. 30 darab dengan 100. 30 darab dengan 100 dapat 3000. Jawapannya, telur ayam yang dipesan dalam sehari ialah 3000 biji telur ayam. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. Ibu Shirley
telah menjahit 1620 biji butang. Dia menjahit 9 biji butang pada sehelai kemeja. Berapa helaikah kemeja yang dijahit? Okey, kita baca lagi sekali. Ibu Shirley telah menjahit 1620 biji butang. Dia menjahit 9 biji butang pada sehelai kemeja. Berapa helaikah kemeja yang dijahit? Jadi kita tulis dulu maklumat penting daripada soalan ini. Ibu Shirley telah menjahit 1620 biji butang. Okey, menjahit 1620 biji butang. Okey, yang seterusnya, dia menjahit 9 biji butang pada sehelai kemeja. Okey, pada sehelai kemeja, dia menjahit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 biji butang. Seterusnya, berapa helaikah kemeja yang dijahit? Jadi, untuk sehelai baju, dia menjahit 9 biji butang, iaitu daripada 1620 biji butang. Untuk sehelai, dia menjahit 9 biji butang. Okey, untuk sehelai 9 biji butang. Baju yang kedua pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sama juga 9 biji butang. Baju yang seterusnya pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baju yang seterusnya pun sama. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermakna daripada 1620 biji butang ini, dia bagi secara sama rata untuk setiap helai baju. Okey, setiap helai baju ada 9 biji butang. Okey. 9 biji butang. Okey, seterusnya baju yang seterusnya pun sama. Baju yang seterusnya pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermakna sampai habis butang ini, dia bagi secara sama rata untuk setiap helai baju. Jadi, dia bahagi secara sama rata. Bagi secara sama rata. Jadi, untuk soalan ini, murid-murid kena buat operasi bahagi. Iaitu 1620 biji butang bahagi dengan 9. Sebab setiap helai baju dapat 9 biji butang. Jadi kamu tulis dulu ayat matematik. Okey, 1620 bahagi dengan 9. Okey, buat operasi bahagi. Kamu tulis 162 sifar dekat sini. Okey, 1620 dekat sini 9. Okey, tulis darab yang kecil dekat sini. Okey, untuk soalan ini murid-murid kena tahu sifir 9. Jadi cikgu akan ajar dulu macam mana nak tulis sifir 9. Okey, 1 kali 9, 9. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah cara mudah untuk tulis sifir 9. Sekarang nombor pertama adalah nombor 1. 1 ni kecil berbanding dengan 9. Jadi kita terus tulis sifar dekat sini. Sifar kali 9, sifar tolak dapat 1. Turunkan 6. Jadi kamu kena ambil 9. 1 kali 9, 9. 1 kali 9, 9. Sini sifar tolak. Sini kena pinjam. Sini sifar. 16 tolak 9, 7. Turunkan 2. Okey, 8 kali 9, 72. Jadi atas adalah 8. 8 kali 9, 72. Tolak. Okey, sini sifar, sini sifar. Sifar ni tulis dekat atas. Jadi jawapannya 180. Jadi kamu tulis kemeja yang dijahit ialah
Okey, meja yang dijahit sama dengan 180 helai. Jadi murid-murid, untuk soalan ini kita buat operasi bahagi sebab setiap helai baju dapat 9 biji butang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai habis 1620 biji butang. Jadi 1620 biji butang bahagi secara sama rata untuk setiap helai baju. Iaitu satu helai dapat 9. Sebab itu kita buat operasi bahagi. Iaitu 1620 bahagi dengan 9 dapat 180. Jadi kemeja yang dijahit ialah 180 helai. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan C pula. Kakak Silve membuat 385 biji kuih koci. Dia memasukkan 10 biji kuih koci ke dalam satu bekas. Berapa bekaskah kuih koci yang didapatinya? Berapa bijikah baki kuih koci? Okey, kita baca lagi sekali. Kakak Silve membuat 385 biji kuih koci. Dia memasukkan 10 biji kuih koci ke dalam satu bekas. Berapa bekaskah kuih koci yang didapatinya? Berapa bijikah baki kuih koci? Jadi, kakak Silve membuat 385 biji kuih koci. Okey, seterusnya dia memasukkan 10 biji kuih koci ke dalam satu bekas. Dalam satu bekas, okey, daripada 385 ni, dalam satu bekas dia masukkan 10 biji kuih koci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, seterusnya, berapa bekaskah kuih koci yang didapatinya? Berapa bijikah baki kuih koci? Okey, dalam satu bekas, dia masukkan 10 biji kuih koci. Dalam bekas yang lain juga, bekas yang sama, okey, bekas yang lebih kurang sama, dia masukkan lagi 10. Okey. Dalam bekas yang ketiga pun, dia masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, sampai habis 385 ni, okay, dia masukkan setiap satu bekas 10 biji kuih koci. Jadi, kamu kena cari berapa bekas kuih koci. Seterusnya, selepas masukkan semua kuih koci, berapa lagi baki biji kuih koci yang belum dimasukkan lagi. Jadi, tengok dekat sini. Bahagi secara sama rata. Soalan yang lebih kurang sama macam soalan lepas. Bahagi secara sama rata, kita kena buat operasi bahagi. Iaitu 385 bahagi dengan 10. Kamu tulis 385 bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10 tak perlu buat bentuk lazim yang panjang. Kamu tulis 385. Okey, bahagi dengan 10. 10 ada satu sifar, kamu tengok satu nombor dekat belakang. Okey, kamu tengok satu nombor dekat belakang iaitu 5. Okey, buat palang macam ini. Jadi jawapannya 38 bagi 5. Jadi bekas sama dengan 38 baki kuih sama dengan 5. Jadi kamu tulis bekas kuih koci sama dengan 38. Okey. Baki kuih koci sama dengan 5. Okey. 38 bekas baki kuih kecil, 5 biji kuih koci. Jadi murid-murid, untuk soalan ini kita buat operasi bahagi sebab
Jumlah kuih koci adalah 385 biji kuih koci. Jadi, satu bekas dapat 10. Okey, 10, 20, 30, 40, 50 sampailah 385 biji kuih koci. Okey, selepas masukkan semua, kamu kena tengok baki kuih koci yang belum masuk lagi. Okey. Ada 38 bekas kuih koci, 38 bekas, seterusnya 5 biji bakinya tak masuk lagi dalam bekas. Jadi jawapannya 38 bekas dan baki sama dengan 5 biji kuih koci. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing semua soalan di muka surat 49 dalam buku aktiviti matematik tahun 3. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ni. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid sudah faham apa yang cikgu ajar dalam video ni, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, klik like. Kalau tak suka video ni, klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.